Pukul berapa dah ni? Wanginya bau orang tumis kari. Ni mesti Chef Su ni. Kita jemput dia datang sini sembang-sembang. Dia pergi masak dekat studio sebelah ni. Tak apa. Mena ni panggil dia datang sini. Kejap Chef Su! Chef Su! Dah penat dah bawa dua orang ni masuk dalam set. Seronok ya menumis kari dekat studio sebelah. Sajalah nak berkongsi dengan anda untuk pengetahuan anda yang power tengah tumis kari sedap sangat tadi tu merupakan chef selebriti iaitu Chef Su M. Arukin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chef. Dan dia bawa geng yang bawa produk-produk ni semua iaitu Puan Azatul Izan, pengurus pemasaran Bestari Food. Assalamualaikum Puan Izan. Macam berjanji je kita semua geng serbuk kari bertudung biru. Topik kita nak sembangkan pada hari ini ialah cinta kari luar biasa. Gitu. Okey, kita nak mengajukan soalan yang pertama kepada Puan Izan. Puan Izan, kita ni orang Malaysia tak kiralah bangsa Melayu ke bangsa Cina ke bangsa India memang suka sangat kari. Nak makan roti canai cari kari. Betul. Ni mantau ban tu pun cicah kari. Roti jala pun cicah kari. Puan Izan mungkin boleh kongsikan dekat penonton luar sana. Ada ke sejarah-sejarah kari dekat Malaysia ni? Okey, kalau untuk pengetahuan Nani dan semua penonton dekat luar sana, kari ni actually dia adalah komposisi, komposisi campuran rempah ratus, rempah ratus. Lepas tu kari itself tu, kalau Nani nak tahu, perkataan kari tu berasal daripada Tamil yang dikenali sebagai kuah ataupun sos untuk nasi. Dia sebab kalau kita pergi mamak, kita ambil nasi mesti dia tanya, "You nak kari apa?" Maksudnya semua kuah. tahu. Maksudnya kuah untuk nasi tu. Okey, dan seperti mana kita tahu, kari ni memang berasal daripada India lah. Origin dia dari India, tetapi juga dikenali di Pakistan, di Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan juga Thailand dan seluruh Asia Tenggara lah. Itu yang sejarah kari lah. Okey. Tetapi kalau di Bestari sendiri, because kita ada facilities dan juga semua ingredient ni, sebab tu kita proseskan lagi satu produk yang memudahkan semua rakyat Malaysia untuk menghasilkan kari yang mudah dan sedap. Tak sabar kita nak tahu dengan lebih lanjut. Tapi kita nak tanya Chef Su. Chef Su kan memang dah banyak sangat, orang kata dah lama berkecimpung dalam bidang kulineri ni. Buku pun dah banyak tak terkira dah Chef Mungkin Chef boleh kongsikan, ada tak cerita-cerita menarik ke lucu ke cinta kari ni? Chef. Okey, saya sebenarnya bukanlah dibesarkan dalam persekitaran yang makan kari hari-hari Sebab saya orang Selangor dan mak saya berketurunan Jawa. Jadi kami kalau di rumah daripada kecil dulu memang kari tu boleh kira dengan jari lah masak Tapi bila semakin dewasa kita bercampur dengan pelbagai kawan-kawan dari serata negeri kan. Jadi saya dah mulalah explore tentang kari, makanan yang berasaskan kari lah. Mula-mula dulu saya sebenarnya tak berapa gemar lah sebab benda tu bukan jadi makanan ruji kita. Tetapi bila ada macam saya cakap tadi, kita explore and all that, dan saya sendiri berkecimpung dalam bidang masakan ni. Jadi sama ada saya suka atau tidak, saya kena suka. Maksud saya kena mencuba, dan bila saya dah mencuba tu saya rasa saya dah jatuh cinta. Boleh suka, tapi kita kena pandai olah lah, maknanya yang kena kepada cita rasa kita. Itulah yang menariknya kari ni kan. Dia kata boleh adjust ke dengan tekak kita. Tapi Puan Izan tadi, Puan Izan ada sebut Bestari keluarkan serbuk kari. Selalunya kalau kita sebut tepung Bestari ni memang ingat. Ada apa produk dia tu? Okey, selain daripada core produk kita dan memang orang dah tahulah Bestari ni, alhamdulillah kita nombor 1 tepung goreng ayam nombor 1 di Malaysia. Okey, macam saya cakap tadi, because kita ada facilities, all the machinery, mesin-mesin. Lepas tu kita ada ingredient, jadi kita grind sendiri rempah ratus yang berkualiti dan terpilih. So terhasillah lagi satu produk, kita keluarkan serbuk kari segera pracampuran sama ada untuk ayam atau daging dan juga untuk makanan laut. So daripada situlah orang kata terhasilnya lah 2 produk baru ni yang baru je kita launch last year.
Tak sabar saya nak cuba. Okey, chef, selalu kan saya ni pun suka sangat masak kari. Tapi betul lah macam chef juga kadang-kadang kan kita mungkin tak biasa sangat makan kari kat rumah, kita biasa makan kari kat luar. Macam mana kita nak menghasilkan kari yang terangkat? Macam chef masak tadi, sampai sini baunya. Okay, the key actually bila masak kari tu, regardless lah kari style mana pun, the key things to do is tumis kari tu bagi pecah minyak. Dalam bahasa mudah kita, dia bagi sampai minyak tu bergenang kan. So supaya rempah-rempah tu masak. Jadi bila dia dah masak betul, barulah kita masukkan elemen-elemen lain. Contohnya macam kalau ada separuh orang letak santan, ada separuh orang letak air asam jawa dan sebagainya. Jadi rempah kari tu bila kita tumis dengan baik dengan pecah minyak, insya-Allah rasa dia tak boleh cerita lah dia. Terangkat katanya. Pastikan pecah minyak. Okey Puan Izan. Macam mana sebut kari bestari, sebab saya tengok kan sebut kari bestari katanya tak payah tambah apa-apa. Betul Nani. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey ini one of the packaging lah. Yang ini adalah sebut kari segera percampuran untuk ayam dan daging. Okey, istimewanya kari bestari ni kita tak perlu nak tambah apa-apa dah. Maksudnya kalau kita bawa travelling, tiba-tiba alamak daun kari tak ada, macam mana nak masak kari? Tak perlu. Halba campur tak ada pun tak perlu. Okey, sebut kari bestari ni hanya added water, maknanya tambahkan air untuk kita jadikan paste dia. Lepas tu macam chef tadi, kita tumis sampai pecah minyak tu. So sama ada terpulang nak bubur santan ni chef, ataupun you nak bubur susu segar, ataupun you nak bubur yogurt ke, kot lah nak healthy sikit kan. So memang sangat-sangat mudah. So everything all in, garam ke apa ke tak perlu dah. You just pakai je sebut kari segera percampuran bestari. Okey, tapi kan chef, macam mana kita nak menghasilkan kari tu, orang kata kepekatan tu. Benarkah kari ni penting? Pekat tu yang penting. Macam mana kita nak pastikan pekat, ceroy, cayak? Okay, again Nani, it's individual preference. Ada orang suka kari yang pekat dan ada orang suka yang kari yang ceroy. Ada orang suka kari semalam pun ada. Maksudnya apa tu? Okay, bila kita masak kari, dia pelan lama dia lagi pekat. Bila macam kita lagi perangat kan, dia lagi pekat tau. Especially bila kita masak kari daging atau kari ayam. You know why? Pasal bila kita masak kari daging dan kari ayam, selalunya kita akan pairkan dengan apa? Ubi kentang kan? Ubi kentang tu dia mengandungi starch. Starch tu dia punya fungsi dia apa? Memekatkan kuah. So secara tak langsung ubi kentang yang kita masukkan dalam kari ayam atau ikan tadi, bila dia dah hancur apa semua tu, dia akan memekatkan kuah secara semula jadi. Kan sebab tu kadang-kadang kita nampak kan kari yang 2 hari kan lagi pekat. Lepas tu ubi kentang dia dah tak ada. Mana perginya ubi kentang tu? Itulah dia dah hancur. Dia pekatkan kuah tu. Penat sama ni saya tuduh suami saya curi. So dah tahu kan. Patutlah selalunya kalau kari orang kata kari semalam tu best kalau buat cicah. Betul. Pagi-pagi kan cicah dengan lempeng. Pek ngah. Oi, syok ni ada idea dah esok nak breakfast apa. Faham. Jadi kita nak tahu juga Puan Izan ada sebut tadi kan Bestari Foods keluarkan produk kari ni. Mungkin Puan Izan boleh kongsikan bagaimana agaknya nak membezakan rangkaian serbuk Bestari Food dengan pengeluar yang lain di luar sana. Okey, kalau kita cakap overall number one produk kita orang tepung goreng ayam. Kita sentuh sikitlah tepung goreng ayam kan. So we are the first tepung goreng ayam yang tidak menggunakan telur untuk marinate. The most of the pesaing, produk-produk pesaing dia perlukan telur untuk marinate ayam, baru dia coating balik dalam tepung. So Bestari, kita terus pakai tepung Bestari tu sendiri, kita buat dia punya batter, campurkan dengan air, lepas tu kita coated balik dengan tepung yang kering, terus deep fry. So itu dah memudahkan dan lain daripada produk pesaing. Sama juga dengan yang kari ni. Okay, so kari ni macam saya cakap tadi, kita tak perlu dah orang kata halia ke cili ke herba campur ke garam ke, tak perlu. Hanya menggunakan sebut kari segera percampuran Bestari, you campurkan dengan air untuk jadi paste dan tumis. So memang mudah dan sedap. Garam pun tak payah Tak perlu. Tak perlu. With the portion yang kita dah highlight dekat kotak, berapa gram ayam, berapa gram kentang. So exactly, sangat-sangat mudah dan akan rasa kari yang sedap. Wow, orang kata kalau tak derhaka tu insya-Allah jadi. Ya, betul. Takut kita.
Okey, kita nak cerita ni orang kata debate lah. Kalau cerita bab kari ni, mesti orang debate. Sedap lagi kalau tak ada santan. Tak. Kena letak santan. Betul lah, memang preference kan. Tapi mungkin ada tak orang kata sains makanan gitu lidah-lidah. Kita kena tanya pakar lah kan. Ada tak orang kata perbezaan tu antara kuah kari bersantan dan tanpa santan, dan pada chef mana yang dia lebih? Okey, kalau tanya saya personally suka kalau kari ikan tanpa santan. Tapi kalau kari daging dan ayam, saya akan letak sedikit santan. Pun tak banyaklah, tapi kita akan letak yang santan yang pekat tu untuk dapat lebih rasa umami kata orang kan. Nak rasa, sebab santan ni bila kita dah campurkan dengan bahan-bahan lain, maknanya macam rempah-rempah lain, dia akan transform into satu rasa yang susah nak digambarkan tau. Dia kita buat dan kita akan tahu sendiri macam mana rasa dia. Macam bila kita masak kari daging dan ayam tanpa santan, boleh, bukan kata tak boleh. Apa kita boleh gantikan kerisik. Kita boleh masukkan kerisik kalau kita tak nak letak santan, sebab dia diperbuat daripada kelapa juga. Ya. Jadi kalau kita tak nak santan, kita boleh gantikan kerisik. Lemak dia tu nanti cuba. Memang dia akan rasa lemak dia. Ya, sebab apa Chef? Kalau saya kan, Puan Izan, saya kurang sikit nak guna santan sebab apa? Takut dia pecah, tak cantik. Itu kena belajarlah tu macam mana. Saya nak tahu skill. Teknik dia. Okey, santan tu kalau tak nak pecah, kita ada dua jenis santan tau. Santan pekat dan santan cair. Biasanya bila kita tengah renihkan tu, kita akan masukkan santan cair dulu. Okey, bila dia dah masak cantik semua okey kan? Kecuali tadi macam ikan dengan daging dia belum berapa betul masak, macam dah 3/4 masak, masa tu baru masukkan santan pekat. Okey, kacau tak kacau? Kacau manja-manja. Janganlah kacau macam kita kacau dodol tu. Memanglah kelebong. Kita kacau manja-manja je kata orang kan. Nanti dia akan terbitlah cinta. Dia akan blurb macam tu kat atas tu kan. Dia akan macam merenih sikit-sikit tu kan. Kacau gitu-gitu je lah macam tu. Macam kita main manja. Begitu. Itu salah satu sebabnya kenapa tau. Contoh macam ikan. Ikan tu kan fragile. Dia sangat lembut ya. You tak boleh kacau. Kuat nanti hancur ikan tu semua. Ikan tu. Jadi sebab tu kena kacau perlahan-lahan macam tu semua. Ada sebab kenapa mak-mak kita dulu-dulu dia kata kacau manja je perlahan-lahan. Kenapa? Pasal ni lah, benda-benda ni lah. Pasal dia tak nak ikan tu hancur, dia tak nak santan tu pecah. Itulah sebab dia. Itulah kadang-kadang kan frust tau. Kita buat alamak dia pecah tak cantik. Tu yang keluar makan tu. Okey, jadi kita nak tanya Puan Izan. Puan Izan, kita cerita banyak pasal kari kan. Macam mana agaknya Puan Izan rasa kari mampu menyatukan hati semua rakyat Malaysia dan mengikat kasih kekeluargaan. Gitu. Okey, kalau kita sebut kari macam mula tadi pun Nani cakap, kari ni siapa yang tak makan kari nowadays kan? Melayu, Cina, India, kaum-kaum lain pun. Even kalau foreigner datang, Mak Saleh datang pun, wow, kari kan dia orang nak cuba. So, dalam masakan ni rasanya kita ada term masak dari air tangan ibu atau masak dari hati kan. So sama juga whatever menu dan termasuklah kari ni, kalau kita masak dengan penuh kasih sayang macam chef kata tadi, cara yang betul, exactly kita boleh dapatkan satu menu masakan yang sangat sedap. Especially kalau macam nak masak kari tadi, guna kari segera bestari ni, mudah dan sedap lah cerita dia kan. Lepas tu kari ni pula dia tak terhad. Kita boleh makan dengan nasi, kita boleh makan dengan roti jala, tadi apa pekngah kan. Even kari bestari ni kita dah try. You boleh enhance untuk you buat pizza kari. Lasagna kari, pasta kari. So you boleh macam kreatif, your own kreatif menggunakan sebut kari segera percampuran bestari ni. Dan macam kita cakap tadi, cinta kari luar biasa. Pastinya dengan sebut kari percampuran bestari. Love sikit. Kan? Okey, Chef mungkin ada pesanan kepada luar sana lah, ibu-ibu yang sibuk di luar sana. Dia nak menambat hati suami dengan kari. Cinta kari luar biasa. Bukan sembang kari, okey? Tak. Cinta kari. Mungkin apa pesanan kepada wanita-wanita luar sana? Mungkin dia kata, alah susahlah nak buat kari ni. Asyik tak jadi je, tak kena, jangan tekak. Okey, sebelum tu kita patut berterima kasih lah kepada Bestari sebab dia keluarkan satu produk yang memudahkan semua orang. Maknanya bukan setakat suri rumah aje, kepada siapa pun macam kita teringin nak home cook yang mudah,
dan tak mengambil masa yang lama nak tumbuk segala apa kebagai tu. Inilah dia punya solution. Nak bawa travelling pun senang, Chef. Yes, kita pakai produk Bestari ni and then memudahkanlah, kita boleh savekan time tu. Kalau kata preparation tu 1 jam, setengah jam je kita dah boleh siapkan. Jadi kenalah cuba di dapur sendirilah. Maknanya kita kena bereksperimen dan berani mencuba. Selalu orang takut tahu nak masak kari ni. Betul. Ramai bila yang saya jumpa ni, bila saya cakap masak kari, macam takutnya itu antara paling susah lah. Macam kalau dalam periksa tu, benda tu yang paling susah lah kan. Padahal taklah susah mana. Jadi dengan adanya produk-produk yang memudahkan macam tu, rangkaian Bestari ni, macam memasak di dapur tu jadi semudah 1, 2, 3. Gitu. Suami pun 1, 2, 3 I love you. Cinta kari kan katanya. Okey, tapi sebelum kita orang kata nak wrap tu, saya curious sikit nak tanya Chef Su, ada tak satu dish kari ataupun masakan kari yang macam pelik tapi sedap? Ada. Sebenarnya saya ada sharekan dalam salah satu buku saya. Okay. Saya dah menulis 13 buku masakan ya. Okey, salah satu resepi ni yang saya ada share di dalam salah satu buku saya. Saya pun sebenarnya tak ingat buku yang mana satu. Banyak sangat kan? Banyak sangat. Saya ada masak macam yang puan ni sebut tadi. Saya buat pasta kari. Selalu pasta spaghetti ke linguine ke whatever, selalu kita pakai dengan selalu Italian style kan. Ini kita buat Malaysian style. Saya masak dia dengan kari dan adalah rencana-rencana dia lain. Tu kena dapatkanlah, kena carilah dalam salah satu buku saya tu. Saya ada share, saya pernah share. Dan dah banyak kali dicuba oleh orang resepi tu, memang menjadilah. Bila cuba tu macam my followers, bila dia cuba tu dia akan tag saya lah di social media kan. Dia akan kata, "Chef, jadilah, sedap lah. Rasa dia out of the box lah." Nanti dia akan bagi tahu macam tu. Lepas ni follower Chef Su pakai serbuk kari Bestari buat pasta. Tapi memang betul lah kari ni dia sangat versatile, sangat fleksibel dan boleh mampu menawan hati pelbagai bangsa. Macam semangat kemerdekaan pula kita kan. Tapi sebenarnya kari ni memang sesuatu dish yang memanglah orang kata cinta kari luar biasa. Gitu. Okey, dengan itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Chef Su. Terima kasih yang datang dan juga Puan Izan daripada Bestari Food untuk join kita dalam Sembang Wanita. Lupa dia ada trademark macam tu. Sembang Wanita. Cuba buat sikit sama-sama. Sembang Wanita. Jadi pada anda luar sana jangan lupa untuk kalau suka video ni jangan lupa share, like dan subscribe YouTube dan juga Facebook Mingguan Wanita. Jangan lupa nantikan kami di episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Lagi sekali, okey? Sembang Wanita. Saya Nari Rosla. Assalamualaikum. Bye semua.